Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk video kita pada kali ini, kita nak buat tajuk bahagi. Ini bahagian 2 ya. Bahagian pertama hari tu, kita buat tentang konsep bahagi sebagai pengongsian untuk mewakili kumpulan dan ahli. Jadi untuk kali ini, kita nak buat subtopik 2 pula. Tolak berturut-turut dan bahagi ialah sungsangan darab. Okey, untuk maklumat lanjut boleh rujuk di buku teks muka surat 97 dan 98. Okey, sebelum kita nak mula video kali ni, okey boleh pause dulu pergi buat kotak sifir. Okey, pergi buat kotak sifir dulu. Okey, ini saya dah buat yang saya punya sendirilah. Okey, mesti praktis buat hari-hari ya. Okey, bila dah ni, okey, mari kita buat. Okey, yang pertama kita nak tengok konsep bahagi sebagai proses tolak berturut-turut. Okey, kalau macam darab hari tu adalah tambah yang berulang-ulang kan. Kalau bahagi pula adalah tolak berturut-turut. Okey, mari kita tengok contoh dia. Okey, contohnya, okey, adik-adik ni dia kata, saya ada 8 keping agar-agar. Okey, dia ada 8 keping agar-agar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ada 8 kat sini. Okey, lepas tu dia pergi bagi dekat Wendy. Dia kata, saya beri 4 keping agar-agar kepada Wendy. Dia bagi kepada Wendy 4. Okey, sekarang ni proses dia bagi dekat Wendy. Bila dia bagi dekat Wendy, dia beri kan. Jadi kita tolak. Okey, kita tolak. Jadi 8 yang ada asal tu, kita tolak 4 yang bagi pada Wendy. Tinggal lagi 4. Okey, proses tolak yang pertama ni, baru berapa kali dia berlaku? Baru sekali kan. Dia sekali dia tolak, okey. Lepas tu, kan tinggal 4 tadi. Ni yang tinggal 4 ni. Apa dia buat? Dia kata dia baki 4 keping, saya beri kepada Selvi. Okey, jadi 8. Okey, tadi mula 8. Lepas tu 4 dibagi kepada Wendy. Baki lagi 4 dibagi kepada Selvi. Jadi nampak? Jadi, tadi bagi pada Wendy tadi. Lepas tu dia tinggal 4. Yang 4 ni pula dibagi kepada Selvi. Jadi ada baki lagi tak? Dah tak ada. Jadi berapa kali proses tolak ni berlaku? Ni kali pertama. Dan ini kali yang lagi sekali berlaku. Okey. Jadi berapa kali jumlah dia? Okey, 2 kali. Dekat sini ini dalam bentuk garis nombor. Mula 8, lepas tu tolak 4 sebab beri pada Wendy 4. Lepas tu dia tolak lagi 4 sebab dia bagi kepada Selvi. Okey. Disebabkan itu, jadi 8 yang asal tu dibahagi kepada 4. Kenapa dibahagi kepada 4? Sebab dibagi kepada Wendy 4. Ni, dibagi kepada Wendy 4. Kepada Selvi pun dibagi 4. Jadi, berapa proses dia berlaku? Berapa kali yang berlaku ni, tolak ni? 2 kali. Jadi, 8 bahagi 4 sama dengan 2. Okey. Ini, mari kita cuba selesaikan bahagi sebagai tolak berturut-turut. Okey, masalah bahagi, kita nak gunakan konsep tolak berturut-turut. Okey, contoh dia macam ni. Okey, Queen ni dia kata apa? 12 biji jeli disusun 6. Berapakah kumpulan kamu dapat? Okey, sekarang ni jeli ni ada 12. Lepas tu dia nak susun kepada 6. Jadi proses dia tolak macam mana? Jadi mula-mula asal ada. Okey, asal jeli ada 12. Jadi sebab dia kata susun 6. Jadi mula kita akan tolak dia 6. Okey. Jadi 12 tolak 6. Proses ni bertolak baru berlaku sekali kan? Okey, jadi 12 tolak 6 berapa? Kira.
Ya, 12 tolak 6 baki dia 6. Jadi sebab masih ada lagi 6 dan kita nak susun berapa? 6. 6. Jadi kita akan tolak lagi sekali. Tolak lagi sekali 6 tu. Jadi 6 tolak 6 habislah sifar. Jadi berapa kali kita tolak? Ataupun berapa kumpulan kita susun? 2 kumpulan kan? Jadi ni kumpulan yang pertama atau 1 kali. Lepas tu lagi 1 kali. Jadi kita boleh buat macam mana? Mula-mula jelly tadi ada berapa? Mari kita buat ayat matematik ya. Jelly tadi ada 12. Kita nak bahagi kepada berapa? Kita nak bahagi kepada ni. 6. Jadi kita akan bahagi kepada 6. Jadi 12 bahagi 6 sama dengan berapa? Ni berapa ni yang ada? 1, 2. Jadi 12 bahagi 6 sama dengan 2. Okey. Tu 12 bahagi 6 sama dengan 2. Okey. Sekarang kita nak tengok pula dia kata bahagi ialah songsangan darab. Maksudnya bahagi terbalik daripada darab. Ialah songsang kan? Mari kita tengok macam mana yang dikatakan sebagai songsangan darab. Okey, tengok. Okey. Kita bagi nama lah. Katakan Mila. Mila kata, okey. Mila kata ada 18 batang pen. Setiap paket dimasukkan 6 batang pen. Jadi Mila kata 18 bahagi 6 dapat berapa? Okey. Macam mana yang disebut proses tu? Okey. Mari kita tengok. Okey. Sekarang ni dekat sini dia kata ada 18 pen. 18 pen ni dimasukkan dalam paket ni. Setiap paket ni dimasukkan 6. Jadi 6, 6, 6. Jadi dapat berapa paket ni? Kita akan dapat 3 paket. Okey, jadi bila dia kata masukkan 6, jadi itulah dia. Ni. 18 tolak dengan 6 tinggal 12. 12 tolak dengan 6 tinggal 6. 6 dah tolak 6 sama dengan jadi sifar. Jadi ada berapa ni? 1. Okey, jadi sini 1 1 1. Jadi tambah semua jadi 3. Okey. Jadi 18 bahagi 6 sama dengan 3. Okey. Ingat ni, 3 ni datang dari mana? 3 ni datang daripada sini. 1, 2, 3. 18 ni pen yang asal dan 6 ni sebab dia kata dalam satu paket ni ada 6. Dia nak letak 6, 6. Okey, ini bahagi punya proses. Okey. Cuba kalau kita tengok, kita terbalikkan tadi. Okey. Katakan berapa paket kalau isi dalam ni semua ni ada 6. 6, 6, 6. Nak darab berapa? Jadi 18. Jadi berapa paket ni? Ada 3. Sebab tu 6. Mula 6 kan? Lepas tu tambah lagi 6. Tambah lagi 6. Jadi 18. Jadi ada berapa ni? 1, 2, 3. Jadi 3 darab 6 sama dengan 18. Okey. Mari kita nak tengok di mana yang kata terbalik. Songsangan daripada bahagi tu adalah songsangan darab. Okey. Ini yang kita tengok untuk proses bahagi tadi. Okey. 18 pen kita bungkus pada 6, 6, 6. Jadi kita akan dapat 3 pack. 3 paket Okey. Manakala bila darab pula kita bungkus kepada dia 6 tak bungkus. Jadi 6 pen, 6 pen, 6 pen. Jadi ada 6. Setiap tu ada 6 pen. Bila ada 3 paket, jadi darab semua jumlah pen yang kita ada adalah 18. Dia nampak? Yang ini berapa bilangan paket darab isi dalam jadi jumlah pen. Manakala bila bahagi pula jumlah pen ni kita pecahkan dia kepada paket-paket jadi 3.
Okey, senang nak tulis macam ni lah. Okey. Proses bahagi. Besar sini ada 18 pen. Kita keluarkan kepada 6 pen. Jadi kita akan dapat berapa bungkus ni? Kita akan dapat 1, 2, 3 pack bungkus pen. Manakala bila proses darab ni pula, dia macam ni. Okey. Dalam ni ada 6 pen, 6 pen, 6 pen. Kumpul semua ni, dapatlah jumlah pen dia sebanyak 18. Ni kat sini ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ini beza. Ini daripada jumlah semua pergi kecil-kecil. Ini bahagi. Bila nak darab ni pula, daripada yang kecil-kecil tu, yang sikit-sikit ni kamu darab. Kamu tambah-tambah semua, kamu dapat jumlah yang paling besar. Jumlah keseluruhan. Ini darab. Jadi bila kamu nak isi, isi macam ni je. 18 bagi 3 sama dengan 6. Jadi berapa darab 3 sama dengan 18? Darab dengan 6. Dekat situ sahaja. Okey. Okey, mari kita cuba untuk selesaikan. Okey, sediakan buku conteng. Okey, ini contoh ni adalah berdasarkan daripada buku aktiviti. Sebab saya perasan yang sebelum ni ada untuk yang kurang mahir untuk faham arahan di buku aktiviti. Okey, jadi saya tunjukkan satu soalan. Sebab yang ni tak perlu banyak soalan. Jadi soalan seterusnya awak cuba sendiri, okey? Okey. Soalan yang pertama. 32 bahagi dengan 8 ni. 32 bahagi dengan 8. Sekarang ni awak tak belajar lagi untuk gunakan sifir untuk jawab soalan bahagi. Jadi kita takkan kira terus. Jadi sebab awak masih dalam proses nak faham, jadi kita akan guna operasi tolak berturut-turut. Okey? Nak bagi kat awak nampak daripada yang jumlah penuh ni 32, kita nak pecah kepada bungkusan kecil-kecil tadi. Okey? Mari ni. Jadi mula-mula kita ada 32. Jadi bila bahagi dengan 8, jadi kita keluarkan kumpulan dia 8 isi dalam dia. Keluarkan 8. Okey? Jadi bila nak proses tolak sekarang ni, yang pertama ni kita kira dia sebagai 1 kali. Jadi 32 tolak 8. Okey, awak kira lah. Kalau awak kira kat buku conteng awak kira yang biasalah yang saya sebut. Pinjam ni tak cukup pinjam kan? Jadi ni tinggal 2, ini dapat 10. 10 tolak 8 jadi 2. 2 tambah 2, 4. 2 dia tak nak tolak dengan siapa-siapa, tak ada. Terus turun bawah. Jadi 24. Masih ada lagi kan? Ada lagi baki kan? Tolak lagi 8. Tolak lagi 8. Jadi 1 kali lagi. Okey. Jangan garis bawah lagi ya. Okey, 4 tolak 8 boleh tak? Tak boleh. Kena pinjam. Tak cukup. Kena pinjam. Jadi 2 tolak 1 tinggal 1. Dia dapat 10. 10 tolak 8 tinggal 2. 2 tambah 4 jadi 6. Okey. Ni guna jari ya. Kalau tak boleh congak guna jari. Jadi 1 ada tolak siapa-siapa? Tak ada. Terus bawah 1. Jadi sekarang dah jadi tinggal 16. Boleh tolak lagi tak 8? Ya boleh. Tolak lagi 8. Dia tolak lagi 8. Lagi 1 kali. Ni sekali. Lagi sekali. Lagi sekali. Okey. 6 tolak 8. Boleh ke? Tak boleh. Kena pinjam. Tinggal sifar. Ini dapat 10. 10 tolak 8 jadi 2. 2 tambah 6 lah 8. Sekarang dah jadi 8. Nak berhenti ke nak tolak lagi? Ya, kita kena tolak sampai akhir dah tak ada apa-apa. Barulah semua dah masuk geng. Jadi tolak lagi. Tolak lagi 8. Awak tulis je tolak 8 ni 1 kali. Okey, jadi 8 tolak 8 sama dengan sifar. Okey, jadi sama dengan berapa ni? Kira berapa? 1, 2,
3, 4. Jadi 32 bahagi 8 sama dengan 4. Boleh? Okey. Awak tengok ni. Ini dia tolak 8 sebab bahagi 8. Macam mana pula kalau soalan dia macam ni? 36 bahagi 9. Jadi sebab bila dia bahagi 9, jadi awak kena tolak 9. Kena tolak 9, tolak 9. Okey. Kalau soalan dia, katakan 30 bahagi 6. Okey. Tengok ni bahagi 6. Bila dia bahagi 6, jadi awak kena tolak 6. Tolak 6. Dapat tu 24. Tolak lagi 6. Boleh setiap kali awak tolak ni, awak akan dapat 1 kali. Okey, 1 kali atau 1 kumpulan. Atau 1 isi dia. Boleh Okey, seterusnya. Okey, ini kita nak gunakan garis nombor. Okey. Bila 14, okey, soalan dekat sini, cuba tengok Dia kata 14 bahagi 2. Jadi sebab bila dia bahagi 2, jadi sebab tu dia lompat ni 2, 2, 2. Cuba tengok ni, 14, 13, 12. Jadi dia langkau 1, 2. Nampak? Dia pergi 2 terus kan? Okey, lagi 1, 2. Jadi dia sekali langkah. Jadi untuk awak dapatkan berapa jawapan dia, 14 bahagi 2 ni, sama macam tadi. Ini 1, 1, 1. Setiap langkah tu awak kena kira berapa langkah dia. Ni setiap tu. Okey, 1 ni 1 langkah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jawapan dia 7. Okey. Jadi sebab tu katakan soalan dia 6 bahagi 3. Okey. 6 bahagi 3 sama dengan berapa? Jadi awak kena tengok Okey, kenapa saya buat macam ni? Okey. 6, jadi dia asal daripada 6. Tapi berapa langkah yang awak nak kena ambil? Cuba tengok ni. Bahagi dengan 3. Jadi ini 1, 2, 3. Dijumpa kat mana? Dijumpa kat nombor 3. Jadi langkah yang pertama dekat sini. Ini baru 1. Ada lagi kan? Tak sampai sifar lagi kan? Kira lagi 3. 1, 2, 3. Daripada sini pergi sini pula. Lagi 1. Jadi 1 tambah 1. Jadi sama dengan 2. Okey. Ini pun sebenarnya kisah tolak berturut-turut lah. Okey. Jadi yang terakhir. Ini contoh kita yang terakhir. Kita cuba sama-sama. Ini adalah yang kita belajar yang terakhir tadi. Songsangan darab. Bahagi adalah songsangan darab. Okey. Bila tengok sini. Ingat bila bahagi. Yang nak isi yang pertama ni mesti kira keseluruhan. Semua ikan yang ada. Jadi ikan yang ada ni ada berapa? Okey, 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah ikan tadi ada 4. Okey, kita nak bahagi kepada berapa? Okey, berapa kumpulan yang dia buat ni? Ini kumpulan pertama. Ini kumpulan 2. Jadi bahagi dengan 2. Jadi bila bahagi dengan 2, satu kumpulan ni dapat berapa? Ada berapa ekor ikan? Ada 2. Jadi 4 bahagi 2 sama dengan 2. Macam mana pula kalau nak buat untuk darab? Bila untuk darab, awak tengok dulu berapa kumpulan yang ada. Ini kumpulan pertama, ini kumpulan kedua. Jadi kita tulis dulu 2 sebab ada 2 kumpulan. Isi dalam kumpulan ni pula ada berapa? Ini ada 2, ini ada 2. Jadi kita tulis 2. Dekat sini ni baru nak tulis jumlah semua ikan yang ada. Baru kita kira semua ikan yang ada.
Okey, 1, 2, 3, 4. Jadi 2 darab 2 sama dengan 4. Okey, boleh ya? Jadi cuba tau. Nanti cuba. Okey, selamat belajar. Cantik kan? Okey. Nanti ingat, buka buku aktiviti tahun 2. Lihat di muka surat 73 dan 74. Okey, 73 dan 74 mesti buat. Sebelum kita nak masuk seterusnya tajuk kita, sebab kita nak bina sifir untuk bahagi. Okey, boleh ya? Okey, itu sahaja buat kali ini. Terima kasih.